Pernah tak anda terfikir macam mana sebenarnya perpaduan dekat Malaysia ni dibina dari bawah? Ia bukan terjadi dengan magic tau. Hari ini dalam sesi kupasan kita akan meneliti sumber rujukan untuk melihat bagaimana sekolah-sekolah di seluruh negara berfungsi sebagai enjin utama integrasi sosio-budaya. Kita selalu sangat bercakap tentang perpaduan. Jadi hari ini mari kita kupas segala-galanya tentang bagaimana ia benar-benar dibina secara praktikal bermula di dalam bilik darjah. Okey, mari kita lihat secara ringkas apa yang kita nak selami hari ini. Pertama, konsep asas integrasi nasional. Kedua, inisiatif perpaduan dalam sistem pendidikan. Ketiga, kepentingannya kepada negara. Dan akhirnya, peranan guru dalam membina bangsa. Baiklah, kita masuk ke bahagian pertama. Konsep asas integrasi nasional. Ini adalah asas perpaduan kita. Jadi, apa sebenarnya integrasi nasional ni? Ia bukan sekadar frasa sedap didengar masa bulan kemerdekaannya. Ia adalah satu proses atau matlamat akhir di mana kita semua penduduk Malaysia ni bersetuju untuk hidup bersama sampai bila-bila. Cuba fikirkan tentang komitmen tersebut. Ia menuntut rasa hormat yang amat tinggi tanpa mengira perbezaan agama, etnik mahupun bahasa untuk kita sama-sama berkongsi satu identiti dan nilai nasional. Tapi apa yang akan berlaku kalau kita gagal atau abaikan asas ni? Kalau dalam tadbir urus dan pentadbiran, kita akan mula nampak barah sistemik macam rasuah dan pecah amanah. Namun, dalam pendidikan, kesannya jauh lebih menakutkan. Ia membawa kepada manipulasi akademik, budaya plagiat dan akhirnya, kualiti sistem pendidikan negara kita akan terus merudung. Terus terang cakap, ia secara harfiah merosakkan masa depan generasi kita. Memang taruhannya sangat tinggi. Seterusnya, bahagian kedua, inisiatif perpaduan sistem pendidikan. Mari kita tengok pendekatan sistemik yang digunakan. Macam mana Kementerian Pendidikan menguruskan hal ni? Alat sistemik besar yang pertama adalah REMOVE atau Rancangan Integrasi Murid untuk Perpaduan. Dengar nama pun dah tahu kan? Ini bukan sekadar program sampingan yang dibuat suka-suka. Ia adalah agenda rasmi yang betul-betul menjadikan sekolah sebagai alat perpaduan melalui interaksi berterusan antara para pelajar. Menariknya tentang agenda REMOVE ni, ia dipecahkan kepada 3 zon fokus yang sangat spesifik dan tepat. Pertama, kebudayaan dan kesenian, membolehkan pelajar saling memahami warisan satu sama lain. Kedua, sukan dan permainan untuk membina semangat berpasukan. Manakala yang ketiga, patriotism dan jati diri bagi menanam semangat kebangsaan. Pendekatan ini memang direka cantik untuk menyeimbangkan minda, fizikal dan jiwa pelajar kita. Inisiatif kedua pula memfokuskan integrasi secara fizikal, iaitu sekolah wawasan. Konsepnya cukup berkuasa. Pelajar dari pelbagai kaum belajar bersama-sama di bawah satu bumbung dan berkongsi kawasan yang sama. Cuba anda bayangkan kesibukan dan kemeriahan suasana dekat kantin atau padang sekolah setiap hari. Di situlah pertukaran budaya dan toleransi dipupuk secara sangat semula jadi. Titik krusialnya terletak pada angka ini, 2 atau 3. Sekolah wawasan ni secara strukturnya menggabungkan 2 atau 3 sekolah dari aliran yang berbeza dalam satu kawasan yang sama. Interaksi harian secara organik inilah yang memaksa perpaduan terbentuk dengan positif. Ia dihidupkan setiap hari, bukannya sekadar teori yang pelajar baca di dalam buku teks. Okey, kita beralih ke bahagian ketiga, kepentingan integrasi sebagai taruhan nasional kita. Tindakan yang nampak kecil di sekolah ni sebenarnya memberi impak makro yang luar biasa untuk negara. Jom kita perhatikan hubungkai ini. Apabila semua kelompok diberi peluang pendidikan yang saksama, kita automatik dapat mengelak jurang pendidikan antara kaum. Melalui aktiviti co-curriculum bersama boleh, suasana harmoni dikekalkan dan perkauman dapat ditolak ke tepi. Dan apabila murid dari pelbagai bangsa saling membantu, ia mewujudkan budaya persaingan akademik yang sihat. Dan anda tahu tak, impaknya malah melangkaui sempadan tempatan. Inisiatif penyatuan ini sebenarnya mengangkat sistem pendidikan kita setanding dengan negara-negara maju yang lain. Buktinya, ia berdiri sama tinggi dengan kaedah yang digunakan di Amerika Syarikat dan United Kingdom. Malah, kerjasama serantau dengan jiran kita macam Thailand pun terbukti mampu memacu perkembangan minda pelajar kita di peringkat global. Sekarang kita masuk ke bahagian akhir peranan guru membina bangsa. Ini adalah pelan tindakan yang paling utama. Persoalan utamanya sekarang, bagaimana cikgu-cikgu kita benar-benar melaksanakannya di lapangan setiap hari. Ia kedengaran macam satu tugas yang teramat berat, bukan? Mari kita selami pelan tindakan sebenar mereka di sekolah.
Kalau kita merujuk kepada garis panduan teras Kementerian Pendidikan dan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan, cikgu-cikgu ni memikul 3 mandat utama. Pertama, mereka perlu sentiasa memperkasakan bahasa kebangsaan. Kedua, memantapkan perpaduan nasional secara konsisten. Dan ketiga, memupuk kecintaan yang tulen terhadap seni dan warisan bangsa. Mereka inilah sebenarnya arkitek negara kita. Untuk melaksanakan mandat ini, guru-guru membawakan warna dan kemeriahan ke dalam sekolah. Bayangkan setiap kali tiba bulan kemerdekaan, ada deklamasi sajak, pertandingan koi, kuis dan kempen mengibar jalur gemilang. Semua aktiviti ini bukan saja-saja dibuat ya. Ia dirangka khusus untuk memberi ruang interaksi silang kaum yang secara aktif menanam jati diri pelajar. Dari sudut psikologi pula, pembentukan kepribadian ni bermula secara formal di dalam kelas. Mula-mula melalui subjek macam pendidikan Islam, moral dan sejarah. Lepas tu, cikgu-cikgu akan meresapkan nilai-nilai murni penyatuan secara terancang. Akhirnya, pelajar sendiri yang akan mengaplikasikan konsep negara bangsa dalam pemikiran seharian mereka. Satu transisi yang sangat logik. Di luar bilik darjah pula, aktiviti kokurikulum memainkan peranan yang sungguh mendalam. Ambil contoh badan beruniform macam pengakap. Bila pergi perkhemahan, pelajar terpaksa keluar dari zon selesa mereka dan bekerjasama rentas budaya. Sukan pula menyatukan pasukan berbilang kaum secara automatik. Dan lawatan sambil belajar mencipta kemesraan spontan bila mereka mula faham budaya etnik kawan-kawan mereka. Ada satu petikan dari sumber kita yang saya nak anda betul-betul hayati. Apabila cikgu mengendalikan sukan, ia bukan semata-mata untuk kesihatan tetapi untuk perpaduan. Cuba fikirkan sejenak. Garisan penamat dalam Hari Sukan bukanlah sekadar pingat emas untuk kecergasan, tetapi ia adalah pembinaan kesefahaman sebagai satu pasukan yang majmuk di atas padang. Dan ini menyalahkan strategi bijak di dalam kelas. Cikgu bertindak macam seorang konduktor orkestra. Mereka sengaja membahagikan pelajar ke dalam kumpulan projek campuran kaum. Mereka galakkan komunikasi silang budaya dan pada masa yang sama cukup tegas memastikan ruang pembelajaran itu kebal dan bebas dari sebarang isu sensitif atau perbuatan mengejek budaya orang lain. Kesimpulannya, semua perancangan, peluh dan inisiatif ini berkumpul ke arah satu matlamat mutlak, merealisasikan konsep negara bangsa. Tujuannya sangat jelas, kita nak membina sebuah negara di mana penduduknya mempunyai rasa kekitaan yang sejati, disulami dengan keikhlasan dan rasa saling percaya yang amat teguh antara semua kaum. Sambil kita meneliti segala usaha sistemik yang menakjubkan ini, ia meninggalkan kita dengan satu persoalan yang cukup mendalam. Jika masa depan sosiobudaya, keamanan dan perpaduan negara kita sebenarnya sedang rancak dibina di dalam bilik darjah pada hari ini, adakah kita semua sudah cukup menghargai peranan luar biasa guru-guru kita? Fikir-fikirkanlah. Terima kasih kerana menyertai sesi kupasan ini dan sentiasa teruskan sifat ingin tahu anda.